Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabil dan Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita dalam bab rukun-rukun solat, kita dua rukun yang kita baca dah. Sekarang ni kita baca tiga dah rukun kita baca dah. Kita masuk rukun yang keempat, itu baca Fatihah dah. Baca dah sikit, lepas tu ada gangguan internet. Dah, kita berhenti dah. Kita nak sambung balik dah. Jadi perbincangan kita ngelah tu, kita kata bicanya bismillah tu. Bismillah tu termasuk Fatihah atau tidak? Jadi dia kata, kitab ni kata berdasarkan mazhab Syafi'i, basmalah tu, bismillahirrahmanirrahim, termasuk daripada surah Fatihah dah. Mazhab kita pilih itulah, jumhur ulama pilih bismillahirrahmanirrahim termasuk Fatihah dah. Dan menurut pendapat yang lebih sahih, ya, pendapat yang lebih kuat lah, pendapat yang lebih sahih bahawa basmalah adalah ayat pertama dalam semua surah, melainkan surah Bara'ah. Surah Bara'ah tu, Bara'atu minallah, surah Taubah lah, surah Taubah lah. Jadi mengikut pendapat yang lebih kuat lah, lebih sahih lah mengikut Syekh ni, iaitu bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Quran, ayat pertama bagi semua surah ayat Quran dah. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok juga, itu ayat pertama ya, surah Fatihah ibu satu je. Bismillahirrahmanirrahim nombor satu. Hak lah itu berubah dah. Tapi dia kata ni, mengikut pendapat yang sahih sebenarnya termasuk juga, walaupun tak berubah nombor situ, termasuk juga bismillahirrahmanirrahim, termasuk salah satu ayat daripada surah-surah lain juga, kecuali surah Bara'ah atau surah Taubah. Gitulah perbincangannya. Okey, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang lain, kerana itu jelaslah bahawa basmalah itu ayat Quran menurut zon, perkiraan yang mendekati pasti. Jadi hadis tu ada dia kata hadis bukan riwayat Muslim, kata ni Ibn Khuzaimah dan Hakim ni. Sini kata Muslim kan ada. Muslim dan lain, tapi sini sebutnya riwayat Ibn Khuzaimah dan Hakim ni. Mana ni? Tak ada hadis sini. Oh, ni hadis atas lagi ni saya. Ada ya, betul. Jadi hadis ni hadis kata riwayat Muslim. Jadi hadis Muslim ni dia katanya tentang surah ni, tentang surah Fatihah, bismillahirrahmanirrahim untuk semua surah ni. Ada selagi hadis tu dia cerita pasal bismillahirrahmanirrahim pada awal Fatihah dalam solat. Tu hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Hakim ni dan Darqutni. Dan salah satu ayatnya nah. Hadis ni ada diperbincangkan oleh ulama lah. Ada kata kuat, ada kata dhaif, tapi tak apalah, yang pentingnya ada dalil lah hadis ni. Tapi hak asal lagi perbincangannya, iaitu Fatihah, bismillahirrahmanirrahim termasuk surah Fatihah, termasuk dalam ayat Quran untuk semua surah, kecuali surah Al-Bara'ah atau surah Taubah. Tu hadis riwayat Muslim, tu cerita lain pula nah. Dia kata gitulah. Tapi tak bawa dalil hadis ni, cuma dia kata gitu. Ada dalam kitab hadis Sahih Muslim. Okey. Dan dia kata, dan sokongan lagi ialah zon. Zon perkiraan mendekati pasti dah. Zon perkiraan mendapati pasti. Namun belumlah dapat dikatakan qat'i dah. Bukanlah qat'i dah. Siapa yang tolak kafir kata bismillahirrahmanirrahim tak masuk pada ayat Quran, tidak sampai tahap kafir dah. Atau termasuk daripada surah ayat, satu ayat daripada surah-surah lain tidak sampai tahap kafir dah. Ya, kenapa ada setengah hari ni yang menyamakan dah. Ada jadi isu terbaru ni, ada ustaz setengah tu dah. Dia kata ni hadis pun, dia kata sangka zon saja dah. Bukannya yakin dah. Jadi zon saja dah. Nak tahu mana perawi beratus tahun dulu dah untuk nipu, dia kata dah. Sebenarnya ayat dia supaya nak ayat anti hadis lah, aku ingat anti hadis. Dia tak percaya gitu dah. Sebenarnya ulama hadis memang lah manusia tetap ada kelemahan, kekurangan dah. Tapi nak kata yang nipu tu
orang yang telah dicek dengan begitu teliti tu payah juga. Kalau ada pun kesilapan dah. Kesilapan pun kena ada bukti juga dah. Dan sistem pengaji hadis ni, sistem apa? Cek kekuatan cerita-cerita ni tidak boleh dilawan dari segi sistemnya sangat hebat dalam dunia Islam ni. Dah sistem sanak-sanak perawi-perawi cek sosok-sosok. Dia cek pula tahil lahir bila mati bila berguru selama mana, yang ambil kitab ke apa, sangat detail lah perbincangan dia. Hak kita peliknya ustaz yang pertikai ke tu dah. Dia pertikai ke hadis tu, dia kata dia duk cerita benda pelik. Nah, cerita khurafat-khurafat tu dia tahu mana dah. Tapi masalahnya dia percaya pada tok guru, mimpi tok guru dia lebih daripada hadis-hadis ni masalahnya. Okey, tak apalah hak tu cerita pasal cerita tentang hadis lah. Kita nak cerita hari ni pasal Bismillahirrahmanirrahim dah. Dari segi dalil tu tidak kata ini juga situ dah. Dari segi tidak bismillah ni termasuk dalam ayat Quran setiap surah lah, tidak kata ini dah. Tapi dekat-dekat dengan kata ini kata dah, dekat-dekat nak putus. Pastilah jadi kuat jugalah yang kata dah. Dan orang yang nak tolak tu kena ada hujah. Kalau tidak ia jadi dosa. Nak dapat kata hak kafir tu tak dah. Begitu hadis ni asalnya kena terima walaupun seorang cerita ni. Kalau tidak ada yang kita tak nampak unsur-unsur salah ke unsur-unsur tipu ke dah. Jadi asal-asalnya kita nak terima dah. Walaupun asalnya doa dulu tapi kita tak boleh tolak terus dah. Tapi kalau dia terbukti kuat jadi kita nak terima lah, wajib dah. Tak apalah, yang pentingnya gitu dah. Kalau tidak kita nak tahu mana semaya dah. Cara semaya, cara puasa ni tidaklah siapa tahap. Ramah sangat beratus-ratus orang cerita satu hadis ni. Hadis mutawatir sungguhnya siapa 200 perawat sahabat tu ramai dah, iaitu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar tu. Siapa-siapa berdusta ke atas namaku dengan sengaja, maka tempat duduk yang di neraka. Hadis tu mutawatir. Beratus-ratus sahabat pun ramai dah. So ke perawi lain dah. Jadi nak bunyinya hak tu lain lah. Hak tu kata sungguh hak lain tu tak siapa hak tu. Cara kita semain tak siapa hak tu dah. Jadi kita terima dah. Kita apalah situ dah. Dia kata dah, tidaklah kata ini pasti mesti siapa dia tolak Bismillahirrahmanirrahim termasuk surah ayat daripada surah-surah Quran lain, tidak siapa tahap kafir lah. Kerana tidak ada keterangan yang dianggap mencapai tahap mutawatir lah. Tak siapa tahap mutawatir lah. Tapi kalau kita tengok hujah kuat kena terima, wajib terima. Tapi taklah siapa tahap kafir sampai tolak gitu je lah. Dan memadai dalam menetapkannya dengan perkiraan lebih. Lagi kalau dugaan itu mendekati darjat yakin, dekat-dekat dengan yakin dah. Kena percaya lah dia kata dah. Hampir kepada martabat yakin zon tu dah. Dengan alasan bahawa para sahabat bersepakat menulis bismillah dalam mushaf, sedangkan mereka berijtihad dalam menetapkan yang bukan Al-Quran. Seperti baris dan titiknya dan dalam menetapkan al-usyur sepersepuluhnya atau sebagainya dalam mushaf. Termasuk sebahagian dari bid'ah yang dibuat oleh Hajjaj, namun ini dihitung bukan dari tulisan mushaf. Ini selagi masalah perbahasan ni. Ini pun di kalangan lama. Dia perbincangan dah. Okey, dia kata sepakat ni sahabat sepakat tulis bismillah. Jadi dia sepakat sahabat ni walaupun dia tak sebut ayat Quran pun seolah ayat Quran lah. So, tu hujah dia lah. Dia kata sahabat boleh sepakat benda tu. Hak benda hak Bismillahirrahmanirrahim lah. Nah sahabat ni bukan sahabat lah, Hajjaj ni zaman sahabat ni Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi lah. Zaman sahabat lagi zaman Ibn Umar ada. Jadi dia pun terima juga dah. Hak terima baris dengan dia kata baris dengan titik ni. Hajjaj je buat, dia terima, sahabat terima, makanya benda tu bid'ah dia kata, boleh terima lagi. Tambahlah bismillah. Dia kata gitu. Sebenarnya ni perbincangan dia kalau ulama pengkaji dia. Dalam di India ni ada ulama tu Maulana nama apa tak ingat dah. Dia ada bicaranya pasal ni, dia panggil Mu'jamul Quran, perhimpunan Quran ni ada buat kitab khusus dah. Sebenarnya tidak betul juga dah. Riwayat ni riwayat kenapa percaya bahawa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni bubuh titik baris. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni bukan ulama. Kalau dia pun ulama pun dia bukan kerja dia pemerintah. Dia pemerintah ni dia sibuk dengan kerja dia. Cakaplah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni kerja dia bubuh baris. Mesti suruh orang lain. Siapa dia hak dia suruh tu? Kalau betul dia buat, tak ada cerita. Tak ada cerita orang ulama mana yang disuruh
dipaksa oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tu tulis baris bil titik. Betul ke tidak? Sedangkan dalam syair-syair Arab, orang pengkaji-pengkaji siapa ke zaman jahiliyah, bahasa-bahasa Arab zaman jahiliyah dan syair Arab sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad SAW mari ni bangkit ya. Sebelum bi'sah kenabian Nabi ni, memang ada dah syair-syair bertitik, berbaris. Ada dah kajian-kajian. Kenapa dia kata zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi baru start je nak? Tu benda-benda sebenarnya ada unsur-unsur orang ya ada cerita yang buruk tentang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dia. Hajjaj ni dituduh sangat zalim lah. Bakar-bakar tekak orang ni dituduh nah dari cerita-cerita sejarah tu sangat zalim lah dia ni nak. Lepas zalim dia pula boboh titik Quran, boboh baris Quran. Tak punuh Quran. Orang hak zalim, hak jahat kemai lagi boboh titik dan baris Quran dah. Kita takut unsur-unsur cerita-cerita boboh buat-buat cerita ni ada unsur untuk menghuduh ke Islam mana. Orang paling zalim dikata ke paling zalim tak tahu betul ke tak dah. Dia kata paling zalim dia pula boboh titik baris dari Quran. Jadi kita pun boleh jadi ragulah nak. Sebagaimana orientalis menyerang Islam tu gitulah cerita dia kan. Jadi kita kena cek molek dia. Benda-benda ni jangan percaya mudah-mudah ni. Cerita ni tidak ada riwayat kuat. Hari ni orang percaya kuat ni nak. Cerita hadis ni perawi sesah hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim. Dia cek perawi ni kuat setengah mana berapa orang perawi dia. Dia cek soal-soal perawi. Cerita tentang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi suruh berbaris ni berapa siapa dia perawi dia tak kuat. Kenapa percaya dah lalu nah. Benda-benda gitu kena betul semula lah. Takut kita ni sangka buruk kepada Quran itu sendiri dia. Jadi Syiah, setengah Syiah ni pertikaian ni. Ada ni malah di Indonesia dulu tak. Ulama dia dah. Husin Al-Habsyi apa nama dulu dah. Dia ni ulama Ahli-Sunnah asal dia tapi dia baca kitab Syiah ke apa dah sekali masuk Syiah dah. Antara benda yang merosakkan dia sehingga dia meragukan Quran ni kerana cerita-cerita gini lah. Cerita-cerita daripada riwayat Syiah yang banyak tentang keraguan tentang Quran. Dan sekali dia masuk Syiah mempertikaikan Quran dah. Itulah cerita dia. Lepas tu Al-Usyur 10/10 ni. 10/10 daripada ni hak ni ni. Masalah cukai ke apa sana. Nah. Ni ada perbincangan khusus dah ada. Jadi benda ni dia bukan qat'i hukumnya tapi telah jadi satu kesepakatan para sahabat lah. Okey, lepas tu itulah. Jadi tidak kita jangan percayalah Hajjaj yang start ni buat bid'ah boboh titik dengan baris. Sebenarnya titik dengan baris ni berlaku sebelum zaman Islam lagi ada dah ni. Cumanya lebih untuk menjaga kemungkinan besar Mushaf Utsmani tu ada dah baris dan titik. Mengikut sebahagian pengkaji ada dah. Ada dah. Baris titik ni ada dah zaman Uthman bin Affan tu. Hak tu lah berbeza dengan Abu Bakar kumpul dah Quran dah. Nabi ada dah Quran Mushaf Al-Ummu dah. Lepas tu zaman Abu Bakar ada dah dah. Dah. Zaman Bakar ada dah. Kumpul Umar surat Abu Bakar dah. Kes mati ramai sahabat mengapa Quran ni. Kumpul lebih baik sikit dah. Cuma ni Mushaf Utsmani ni serupa kita tengok zaman lalu ni. Gitu dah cara tulisan. Maksudnya ikut pembahagian macam 30 juzuk. Dah. Nampak lah kita nampak dengan susunan lebih sistematik tu. Sebenarnya berlaku sejak zaman Utsman lagi dah. Bukan seluruh ayat Quran. Ayat Quran tu diputuskan oleh Nabi ni. Ada tu ulama pertikaian dalam Sahih Bukhari seolah ada satu ayat Quran dijumpa oleh di kalangan sahabat dah. Itu ada ulama pertikaian kerana hadis tu pertamanya walaupun sahih tapi ada persendirianlah periwayat dia. Tak apalah yang pentingnya kita nak jabinya Quran ni adalah mutawatir dah. Dan dia telah ada di zaman Nabi dah. Zaman Nabi dia ada di tiang mushaf depan Nabi tu. Dekat masjid Nabi tu, sahabat-sahabat salin Quran daripada mushaf Al-Ummu dah. Bahkan Imam Syafi'i berbuat nama kitab Al-Ummu tu inspirasi daripada mushaf Al-Ummu dah. Yang ada di depan tempat semaya di tiang masjid Nabi dah. Jadi sebenarnya ada dah zaman Nabi pun betul Quran dah. Bukan kata jumpa atas tulis lah atas apa tak betul tu dah. Ya ada dah zaman Nabi tak ada dah. Okey habis itu dah. Cumanya lebih baiklah direvisi panggil dia revisi zaman Osman direvisi. Bahkan revisi Osman itu sapalan itu lebih kurang tu ya. Cuma ni adalah tanda tambah tasydid ke lepas tu mungkin lah. Tapi baris pun telah ada di zaman Osman lagi sebenarnya. Sebabnya orang-orang ni tersebar Islam seluruh dunia. Di seluruh dunia ni tak erti nahwu Arab ni tak erti dah. Nahwu sarah tak erti. Jadi baris baca baris tu salah.
Untuk selesai masalah tu lah Osman buat ni dulu baris. Apa tunggu masa Hajjah bin Yusuf Al-Thaqafi nak betul gua nak baca baris. Hak ni hak jadi balas-balas sebab dia baca baris tu. Lain-lain hak ni kata bukanlah tu lain Quran tapi cara baca tu baris bawah beratas gapo salah situ. Sebabnya tersebar Islam seluruh dunia ada masa tu dah. Pah kaya Rahman Zaim Osman tu seluruh dunia tu. Banyak dah. Pah ke Mesir, pah ke Morocco banyak habis dah. Jadi seluruh dunia ni jadi bahasa orang tu bahasa asing masa dulu bukan pula ni. Pah Morocco kecek Arab dulu ni kecek lain dah. Mesir tu di Parsi tu kuat bahasa Parsi dia bukan bahasa Arab. Jadi tersebar seluruh dunia. Jadi untuk mengelakkan bacaan salah ni mesti ada baris dah zaman Uthman dah. Allah alam tu cerita dia dah. Okey, habis pula dah. Wajib memelihara segala huruf Fatihah umpamanya agar jangan dituturkan satu huruf. Okay, jadi wajib pelihara segala huruf Fatihah. Jadi huruf-huruf surah Fatihah tu kena jaga molek. Jangan kita tutur satu huruf dari huruf yang bukan sebenarnya. Bukan baca huruf lain. Selain daripada huruf yang betul-betul dalam surah Fatihah tu lah. Maka dituturkan dengan huruf lain. Umpamanya dituturkan huruf Ha pada Alhamdulillah dengan huruf Ha. Alhamdulillah kau. Jadi lain tu dah. Gitu je kata dah. Dan huruf Za dah. Allazina tu disebut zai dah. Za. Tu kita say dah. Tukar huruf. Jadi tukar huruf tu lah dia suruh jaga jangan baca salah dah. Lepas tu huruf da dah. Yaumid Maliki Yaumiddin dah. Din tu tak say jadi za Yaumiddin kau dah. Di setengah-setengah orang negara tertentu tu dia pelik lidah dia dah. Tukar lah dan dengan za pun tukar dah. Za dengan za pun tukar macam-macam lah. Tak boleh dah tukar gitu dah. Da atau huruf da diganti dengan za dah. Ni. Siratal ladzina apa? Ghairul maghdubi tu maghzuga. Ada negara-negara tertentu dah. Dulu ada lah, ada syekh tu. Daripada mana negara dah. Jadi isunya dia sebut negara dia tu lahjah negara dia. Lahjah negara dia tu orang dia tu walaupun bunyi kecek Arab. Dia tukar dok nazak dah tukar dah. Lahjah negara dia ni. Dia baca pada semaya dah. Nanti kata-kata wali tapi baca gitu. Dari isu dah semetan dah. Okey, lepas tu dia kata dan secara tidak sah bacaan pada ketika kata itu kalau memang ia mampu menuturkan huruf itu. Tapi sah tak sah ni suatu perbincangan pun dah. Kalau dia mampu dia kata sini tiba-tiba dia tak beringat benda gitu jadi tak sah. Kerana lalainya belajar membaca Quran yang masih ada kesempatan belajar. Boleh jadi juga. Kalau malah belajar ada belajar molek betul baca Quran tiba jadi tak wali dah. Jadi tak wali dah. Orang akak dia tak wali dah. Bila nak belajar kau tak belajar dah. Itu masalah dah. Jadi kena belajar yang kecil lagi lah. Dia kena rasa hina diri, kena belajar dengan orang. Walaupun dia bukan tak wali, bukan orang alim pun. Dalam bab Quran yang pandai, kena belajar ni lah. Jangan kita ingat pak tua tak saya belajar dah. Dan kalau memang tidak mampu menuturkan dan memang tak mampu sebut dah. Dan bukan pula kerana lalainya dah. Memang dia ni berat lidah lah dah. Dan dia ni payuh, benuk sikit lah. Maka memadailah bacaannya pada kata itu dah. Pada ketika itu tu boleh lah. Dia terima dah. Dimaafkan lah. Tapi orang lain tu boleh tentu boleh ikut dah. Tahu dah Tok Guru tu. Tak betul baca. Kita tak ikutkan dah. Tapi nak nyebutnya. Dimaafkan bagi dia tu dah. Dan kalau dibacanya huruf qaf. Yang mirip dengan antara qaf dan kaf. Seperti baca orang yang bukan Arab. Maka sah lah bacaannya nama makruh dah. Jadi itu kan lebih kurang qaf dan kaf tu. Dia nak beza payah. Lebih kurang tu dimaafkan lah payah-payah sini. Inilah dipegangi oleh Syekh Ramli dalam kitabnya yang bernama Nihayah. Dalam kitab Nihayah dia pakai ni lah. Jadi Syekh Ramli kata dimaafkan tu lah. Tapi makruh. Yang mengikutinya pendapat Syekhul Islam ni. Ikut pendapat ni juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari lah. Dalam kitab dia tu lah. Manhajul Tullab ke. Asnal Matalib kan gitulah. Lepas tu Ar-Ruyani dan Rifa'ah ni.
Tu ulama besar dalam mazhab Syafi'i dia kata serupa dengan Syekh Ramli dah. Kalau kah naqaf tukar lebih kurang salah tu di makruh lah. Tetapi pendapat dipegangi oleh Ibn Hajar dalam kitabnya yang bernama Tuhfatul Muhtaj Tuhfah dan Syarah Mukhtasar Bafadal bahawa tidak sah. Oh, tapi Tok Guru besar dalam mazhab kita ni tak. Dia kata tak sah juga dah. Melainkan jika suka belajar sebelum masuk waktu dah. Oh, dia suka belajar sampai masuk waktu tak boleh dah. Itu mengikut Syekh Ibn Hajar Al-Hatami dah. Nak belajarlah mana pun dah. Dan jika dibaca huruf sin yang mirip dengan sin dan sad. Nah, dah. Batallah sebenarnya kalau ia memang mampu menuturkannya dengan betul dan jika tidak mampu maka tidaklah batal solatnya. Ya ada syarat dia pun dah. Jadi kita jangan berbuh batal belaka dah. Ada setengah orang tu dia tak mampu payah dah. Jadi kita kena sangka baiklah. Jangan kena maafkan dia. Tapi orang tu tetap kena belajar dah. Kita kena ajarnya. Setengah tu geger orang dah. Dia kata tak usah. Maya ni tak boleh jadi email lah, tak bila tak betul ngebel lah apa. Dia sendiri tak saya ajar dah. Dia tak betul je usaha dah, dia dimaafkan lepas dah. Cuma dia kena belajar. Siapa kena ajar pula? Kalau kita tahu, kita lah kena ajar. Gitu ke ada siapa bukan kata untuk geger-gegok seperti kapur dah. Orang ni tak email tak betul, tak dijadi email dah. Dia sendiri tak nak jadi email dah. Kritik orang saja dah. Berlaku yang seperti itu pada setiap pergantian huruf sekalipun tidak mengubah maknanya. Umpamanya kata al-alimun. Wajib bagi orang baca Fatihah. Dan lain-lainnya melihara hal yang dapat mengubah makna dia. Ada ni kata gana ni al-alimun ni. Seperti al-alimun, al-alamun. Dah al-alamin rabbil alamin jadi alamun dah. Gitulah beza dia dah. Jadi tidak mengubah makna kalau kira dah. Al-alamin jadi al-alamun dah. Tapi salahlah dah. Dia ganti ya di bawah dah. Tak ubah makna pun tak boleh juga dah. Wajib bagi orang baca Fatihah dan lainnya melihara hal yang dapat mengubah makna dah. Tak ubah makna pun kena jangan ubah. Ubah makna kan lagilah kena jangan tersalah lah. Seperti membaca an'amtu tu dengan dhammah. Asalnya an'amta dah. An'amta alaihim. Membaca an'amtu dah. Dengan dhammah tu maksudnya saya beri nikmat pula tak. Bukan engkau beri nikmat. Bukan Tuhan beri nikmat. Dia perlu jadi Tuhan dah. Dah. Macam setengah golongan sufi ni lah. Dia kata siapa yang beribadah kerana nak masuk syurga kau takut neraka tu. Setengah tu kata tak syirik. Ada setengah tu kata belum tahik lagi dah. Dia kata dah. Belum ikhlas lagi. Tapi pokok dia ni nak jadi Tuhan dah. Ikhlas bagi dia ni bersatu dengan Tuhan. Wah datang wujud. Ni penyakit juga dah setengah-setengah tasawuf dah. Jadi kita ni jangan nak jadi Tuhan lah. An'amtu tu maksudnya saya beri nikmat dah. Seolah-olah dia nak jadi Tuhan dah. Jadi tak sengaja tu tak boleh lah. Tak sengaja pun salah juga. Tambah dah kalau sengaja kafir lah. Gitu lah. Jadi kalau sengaja nak jadi Tuhan lah. Ataupun iyyaka na'budu tu dia iyyaka dia baca iyyaki dah. Dah. Iyyaki ni engkau perempuan ki ni. Ka tu engkau lelaki Allah Tuhan ni bukan lelaki perempuan tapi nak beri ni. Kaedah je ka betulnya ki tu untuk perempuan tak sesuai dah. Seperti membaca dengan qiraat syaz yang dapat mengubah makna. Qiraat yang syazah yang mengubah makna lagi dah tak boleh dah. Jadi benda ni dia lagi menyakit ni. Ngaji qiraat pun dia kena ingatlah qiraat terutama qiraat syaz ni. Walaupun ngaji qiraat syaz qiraat ni pun dah kalau dia bertentangan dengan mushaf Utsmani baris tu dah. Dia seolah fix ni. Mushaf Utsmani ni hanya telah menggabungkan dah. Ya ada baris ke apa tu menggabungkan perselisihan di kalangan qiraat tu dah. Ada qiraat tu walaupun sahih dah. Mungkin salah juga dah. Walaupun hak sahih hak syaz sama telah dah. Hak suhu pun dah. Ada kemungkinan salah juga walaupun ada diturunkan ilmunya pada generasi berikutnya. Jadi penghimpunnya, penggabungnya lebih tepatnya hak, semua hak dalam Mushaf Utsmani dah. Itulah. Kita baca lagi. Jadi qiraat syaz ni jangan dok buatlah. Kalau jumpa terbelajar tiba-tiba dok baca dok semaya cenyakit dah. Umpamanya baca ayat beriang Quran berbunyi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Dia nak baca innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ya. Jadi salah bagi hu dah. Dia boboh. Sepatutnya ha dah. Dengan rafa' yang pertama, jadi hu tu jadi ha tu tak. Yakhshallaha tu jadi yakhshallahu dah. Dan nasab yang kedua, nah. Nasab yang kedua tu baru atas al ulama'a dah. Terbalik dah. Yang innama yakhshallahu min ibadil ulama'a. Contohnya ada ke baca gitu ni. Salah tu maksudnya salah. Jadi pertama dia baca rafa' tu inilah dia baca ha dak yakhshallah ha tu jadi hu dah. Salah dah. Lepas tu kedua dibaca baris nasab iaitu al ulama tu al ulama'a dah. Ataupun dengan menambahkan satu huruf atau mengurangi satu huruf. Buai huruf mana-mana. Malu kalau seperti itu diperbuatnya maka batallah bacaannya jika disengajakan dah. Jadi batal lah. Tak jadi dah. Dan jika kalau disengajakan dan tahu tentang haramnya maka batallah solatnya dah. Kalau sengaja tahu pula haram batal solatnya. Kalau seorang membaca dengan secara tertil, gitulah lebih kurang dah. Sekat tu. Jadi maksudnya innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah, kepada Allah, yakhshallaha tu jadi maf'ulun bih lah yang kena buat, yang ditakuti dah. Yakhshallaha baru kena ditakuti. Al ulama tu fa'il dia, pembuat dia, hak dia takutnya. Maf'ulun bih kena takut tu iaitu Allah tu kena bagi atas lah. Baru sesungguhnya yang takut pada Allah adalah daripada hamba-hambanya adalah ulama. Baru betul. Kali bacaan nama yakhshallahu tu sesungguhnya Allah yang takut tu dah. Daripada hambanya adalah ulama. Nah. Jadi Allah takut pada ulama dan lebih kurang tak? Jadi balik kurang dah. Masuk jauh lagi dah. Okey, tukar baris. Jadi jangan tukar baris dah. Jangan tukar baris. Hak molek ni ngajilah bahasa Arab. Sebagaimana Imam Syafi'i kata wajib belajar bahasa Arab ke gini lah, benda-benda gini lah. Kalau seorang membaca dengan secara tertil, dibaca secara perlahan lah, tertil dah. Beranjur sikit dah. Lepas tu tetapi sangat berlebih-lebihan sehingga satu kata dibacanya menjadi dua kata dengan maksud berhenti antara huruf sin dan ta pada kata nasta'in ni. Telajak, ini pun nyakit telajak tertih kata dia, telajak panjang tarik ni. Tidak diperbolehkan kerana yang wajib atasnya hanya mengeluarkan huruf dan makhrajnya, kemudian berpindah ke huruf yang berikutnya padahal ia berhenti antara dua huruf. Nasta'in tu antara sin dengan ta tu dah. Dia berhenti nas. Macam berhenti nas ta'in. Macam berhenti dah nak suruh tarati molek kau ni dah. Berhenti pula lama sangat dah. Berlebih tertib kan dia dah. Tertib pelih sangat dah. Jadi menyebabkan salah dah. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Ibn Hajar dalam kitab Mukhtasar Basyarah Mukhadalah. Jadi tak boleh hukum ni. Tidak boleh. Kan dia ni telajak tertil ni. Hak ni pun kena ingatlah baca panjang sangat. Sedang maksud kita baca Quran ni suruh faham. Kalau kita tilawah, kita baca telajak panjang sehingga kita tak ada nak hilang makna, menghayati makna pun tak ada maksud juga dah. Okey, lepas tu wajib bagi orang yang membaca Fatihah membawakannya bacaan yang disepakati oleh para qari. Jadi nak baca Quran ni wajib atas benda yang ulama sepakat lah, ulama qari lah, qiraat sepakat. Baik dari segi idghamnya dan lain-lainnya seperti yang tersebut dalam kitab Fathul Jawad. Fathul Jawad. Tak ingat siapa dia pengarang Ibn Hajar juga tak ingat. Jadi macam kitab tu cerita gitulah, yang kena betul ikut baca qari lah. Dan haram membaca dengan qiraat yang syaz. Dan iaitu qiraat yang lain daripada qiraat 7. Qiraat ni ada qiraat 7 maksudnya. Sama'ah dah. Lepas tu ada lagi qiraat asyarah dah. Qiraat 10 dah. Atau ada kitab dia khusus dah. Orang ngaji ambil sanak tu dah. Gitulah capun qiraat syaz pada dah. Dan demikian lagi haram menggabungkan talfiq dua qiraat 7. Qiraat 7 tu nak gabung tak boleh juga dia kata dah.
Dan demikian lagi haram menggabungkan talfiq. Gabungkan dua qiraat dari qiraat 7 dengan syarat jika dibacanya pada qiraat yang kedua itu terikat dengan qiraat pertama. Kalau terikat dengan qiraat pertama dah. Seperti membaca kata Adama tu atau dua kata yang dibaca kemudian dengan nasab atau dengan rafa'. Dah. Ni pun suka aku dah. Bacaan kalau kira atau siapa aku tukar bagi juga dah. Tukar dah. Cuma ni kita nasihat ke qiraat ni lah mana pun cuba elok dah. Walaupun kata qiraat tu muktabar sama mana pun kalau siapa-siapa mengubah bagi dan lain. Takut lain lagi sikit lah. Makna ke apa jadi kita ikut lah asal lah masa Uthmani ni kecuali kita mengaji tinggi sungguh nak gano dah. Okey, lepas tu dia kata dicatat dalam kitab Majmu' Syarh Mazhab Imam Nawawi ni bahawa sunat bagi orang yang membaca dengan satu qiraat dari qiraat 7 bahawa ia menyelesaikan bacaannya dengan qiraat itu sahaja. Jadi Imam Nawawi berkata so jenis qiraat so tu berlaku baca dah. Kalau tidak diselesaikannya umpamanya dibawanya lagi qiraat lain dalam satu bacaan maka cara yang seperti itu diperbolehkan juga dengan syarat bahawa tidak ada dalam bacaan yang kedua bertambah dari qiraat pertama maka haramlah. Dan jika mengubah makna maka tidak batal bacaannya. Dan jika tidak mengubah makna maka gini lah. Jika tidak mengubah makna tak batal bacaannya. Dan jika ubah makna maka batallah bacaannya. Demikian tulis dalam kitab Tuhfah dah. Gitulah. Jadi kalau ubah makna baru batal dah. Kalau tak ubah makna tak batal. Gitulah. Kita je dah. Ditulis ni terjemah balik kan tak apalah kita faham dah. Wajib bagi membaca Fatihah memelihara semua tasdidnya yang berjumlah 14. Dalam surah Fatihah ni ada 14 tasdidnya. Ada 14 sabdu dah kita kata dah. Nah, kerana tasdid itu pengganti huruf yang ditasdidkan dan jika dihalangi tasdid huruf yang bertasdid seperti Ar-Rahman dengan tidak idgham tidaklah sah bacaannya bahkan terkadang menjadi kafir orang yang menghilangkan tasdid. Iyyaka dah. Tasdid iyyaka ni ada setengah-setengah tu dia kata boleh tahap kalau sengaja lah boleh tahap jadi kafir jika tahu akal artinya dan lagi dengan sengaja dah. Maka iyyaka tu kalau iyyaka dah tak ada tasdid dah. Tak ada iyyaka tanpa tasdid maksudnya daus syams yakni cahaya matahari. Maka dalam bacaannya seolah ia berkata cahaya matahari jua yang kami sembah. Dan jika ditasdidkan huruf yang tidak bertasdid, ia berdosa dan bacaannya tidaklah batal. Huruf tak ada bertasdid, tiba-tiba bertasdid, tak apalah tahap batal dah tak batal dah. Tapi tetap berdosa juga benda tak ada tasdid bertasdid. Jadi macam dua huruf dah, macam tambah huruf. Jadi dia kata daus syamsi maksud dia kalau iyyaka ada ulama itulah maksud dia. Kalau iyyaka kepada engkau lah kami sembah dah. Iyyaka na'budu dah. Tapi tiba-tiba dia baca iyyaka dah. Tak ada iyyaka, tak ada tasdid dah. Jadi maksudnya beratlah daus syamsi maksudnya. Tuhan apa cahaya matahari lah yang sembah kalau ikut itulah. Sebab itu kena ingat dah. Okey, lepas tu apa kata? Baca sikitlah. Dan wajib bagi yang membaca Fatihah menjaga tertib ayatnya, yakni dibaca menurut urutan ayat yang sudah dikenali dah. Jadi kena ikut terutan bacanya. Baca itu ikut terutan dia dah. Tertib dia dah, tertibnya. Kerana di sini letaklah balaghah dan i'jaz kehalusan bahasa. Dan kalau ditinggalkan tertib umpamanya dimulai dari pertengahan surah, maka tidaklah terhitung Fatihah dah. Kalau baca bukan start alhamdulillah-rabbil alamin start setengah surah ihdinas siratal mustaqim tak jadi Fatihah lah. Sedangkan separuh yang pertama dilihat kalau dilambatkan kerana terlupa dan antaranya tidak lama maka masihlah dianggap sah dan hendaklah disambung dengan membaca separuhnya lagi. Jadi kalau itu ingat
Jadi dia kalau baca separuh kena baca habis ada. Dan jika dilambatkan dengan sengaja atau jarak antaranya lama, maka bacaannya batal lah. Sebagaimana jika juga bacaan separuhnya yang kedua, maka hendaklah dimulai dari bacaan dari awal Fatihah semula sampai akhirnya. Jadi kalau dia baca lama berhenti antara tengah-tengah tu, tak boleh lah, dia kena berhenti sebentar tu dimaafkan sambung balik dia. Baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim senyap teringat. Mikir benda lain nak ngojar. Baru teringat balik. Boleh lah sebentar lah. Dan wajib melihara mualat. Umpamanya dibacanya semua ayatnya dengan berurutan dan tidak dicerai-ceraikan satu ayat dengan ayat yang lain dan tidak lebih dari senafas atau terdiam kerana menarik nafas. Ni soal lagi, hak ni istilah senapah ni hak jadi masalah lepas nikah kahwin pembain senapah juga dah. Sebenarnya dia mualak ni, dia bukan masuk yo tak boleh nafas langsung, ni maksudnya serentak lah. Maksudnya jangan kita berhenti lama lah, jangan berhenti lama antara satu ayat dengan satu ayat. Jadi kita senapah atau tarik nafas tu boleh lah katanya. Tapi tak siapa lah batal kalau dia tidak lama sangat. Tapi kalau disyuraikan melebihi dari yang diterangkan di atas, baik kerana lupa atau kerana mengingatkan ayat berikutnya, maka tidaklah mengapa dan tidak dianggap terputus mualatnya. Jadi, kalau diceraikan lebih dari terangkan atas, kalau lupalah. Dan kerana mengingat ayat berikutnya, maka tidaklah mengapa. Kalau nak ingat kau mikir, tak dianggap putus lagi lah. Dan juga tidak mengapa jika diulangi membaca satu ayat sekalipun tidak kerana uzur. Kalau kita ulang ayat sama dah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim dia ulang. Atau diulangnya kembali apa yang telah dibacanya lalu disambung lagi sampai selesai dah. Tapi moleknya baca tu bukan kerana waswah lah, nak suruh perhati makna kau tak apalah dah. Dia ulang-ulang kerana waswah ni bahaya pula, penyakit waswah. Setakat tu sajalah perbincangan kita pula, kita sambung balik dah. Banyak kebanyakan lah untuk rukun keempat ni surah Fatihah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.